Jadi kita nak teruskanlah kepada kelas kita. Okey, semua orang, cikgu nak test dua benda dulu. Suara cikgu jelas ke? Ataupun ada tersekat-sekat? Jelas. Okey, suara cikgu jelas Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita akan teruskan kelas kita. Buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi kita hari ni kita nak habiskan tajuk set. Okey, jadi kita akan pergi kepada kita punya skrin. Skrin cikgu boleh nampak ke? Nampak ke? Nampak. Okey, nampak nampak whiteboard cikgu? Nampak. Okey, baik. Okey, jadi hari ini semua kita pergi kepada pengenalan set. Cikgu tak nampak kamu, kamu nampak cikgu. Okey, satu je cikgu nak pesan, ikhlaskan diri. Bila kita nak belajar, kita ikhlaskan diri. Tahan sekejap, kita nak main handset. Tahan sekejap, kita nak main-main. Tahan sekejap ML. Jadi tahan sekejap sebab kita nak fokus kepada kita punya exam. Jadi cikgu ambil inisiatif untuk habiskan terus pengenalan set. Okey, jadi hari ini sebelum cikgu teruskan, kita akan pergi kepada apa yang kita nak tunjuk dekat depan. Kita akan pergi kepada kita punya homework. Okey, kita akan pergi kepada kita punya homework. Okey, jadi set ni homework cikgu bagi ada 2 sahaja muka surat. Ada 2 sahaja muka surat. Kenapa cikgu akan buat homework dahulu? Sebab cikgu nak sebelum cikgu masuk kepada tajuk baru, kamu boleh recap balik. Kamu boleh ingat balik apa yang cikgu belajar pada minggu lepas. Apa yang cikgu dah mengajar pada minggu lepas. Sebab itulah pentingnya homework. Buat dulu, jangan risau. Cikgu tak semak pun, cikgu semak sebenarnya. Cikgu semak. Okey, lepas tu bila cikgu nak check kat sini sebab ramai yang bertanya. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey, di muka surat yang pertama, kita teruskan kepada kita punya homework. Muka surat yang pertama adalah orang kata mengklasifikasi ahli kumpulan. Ahli kumpulan kepada kumpulan. Maksudnya kita nak masukkan ahli kumpulan kepada kumpulan dia. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Kita ada kumpulan pertama, kumpulan bunga. Yang kedua, sayur-sayuran. Yang ketiga, buah-buahan. Okey, kita pergi dahulu kepada ahli kumpulan. Ini ahli kumpulan. Ini adalah ahli kumpulan. Jadi dekat sini, kita akan masukkan ahli kumpulan kepada 3 kumpulan di bawah ni. Okey. Jadi cikgu akan buat ni dekat depan. Kamu boleh tengok. Kalau ada apa-apa tak faham, boleh terus tanya cikgu. Okey, yang pertama bunga. Okey, yang pertama adalah kubis. Kubis adalah jatuh pada sayur-sayuran. Betik jatuh pada buah-buahan. Orkid tu bunga orkid. Okey. Lavender ni apa? Siapa boleh tahu? Siapa tahu lavender ni apa? Bunga. Ya, lavender tu bunga. Lavender tu bunga. Timun tu jatuh dekat sayur-sayuran. Nanas tu jatuh dekat buah-buahan. Tembikai jatuh dekat buah-buahan. Bunga ros. Akhir sekali bayam. Apa yang cikgu cuba sampaikan adalah, kenapa cikgu buat laju sangat? Soalan ni, kalau kita tak kenal ahli kumpulan tu, kita tak boleh nak kategorikan dia dekat kumpulan mana. Ingat tu. Contoh. Ingat cikgu nak pesan. Contoh, kalau ada kamu tak kenal lavender tu apa? Kamu tak kenal lavender tu apa?
kamu akan timbul persoalan dekat kamu, nak masuk kat bunga ke, nak masuk dekat sayur-sayuran ke, nak masuk dekat buah-buahan. Jadi dia ada boleh salah dekat situ. Jadi satu je cikgu nak pesan dekat sini, kenal dahulu ahli kumpulan. Kenal ahli kumpulan dia, barulah kamu masukkan kepada kumpulan dia. Itu sahaja. Ini tips yang paling penting. Ini tips ni jatuh juga pada nombor. Okey, kumpulan nombor genap. Kalau kamu tak tahu pasal genap, nombor genap kamu tak tahu, kamu still akan salah. Sebab tu nasihat cikgu, selagi kita boleh kenal ahli kumpulan dia, kita dapat jawab dengan betul. Itu fokus cikgu untuk soalan yang pertama. Habis. Ada soalan tak nak tanya dekat soalan pertama? Tak ada. Okey, tak ada kan? Okey, jadi soalan pertama ni senang sahaja. Soalan yang kedua, kita pergi kepada soalan yang kedua. Kita ingat balik. Kita ingat balik. Isi petak kosong dengan simbol epsilon. Masing-masing boleh tengok apa dia simbol ni. Cikgu nak tunjuk dulu. Ni simbol apa? Ni simbol apa? Ni adalah simbol unsur bagi kumpulan. Unsur bagi sesuatu set. Tak faham nak cikgu? Okey, cikgu buat ayat lain. Ahli kumpulan. Ni cikgu ada salin nota. Bagi sesuatu kumpulan. Sebagai contoh, masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey, huruf dalam perkataan hormat. Sekarang kumpulan dia adalah bercakap tentang kumpulan yang bercakap tentang satu perkataan. Perkataan apa? Perkataan hormat. Okey. Jadi kita tengok kepada soalan A. Soalan A, R ada tak dalam perkataan hormat? Cikgu soal kamu, R ada tak? Ada. Ada. Jadi bila ada, kita buat simbol macam ni. Macam tu. Okey, K ada tak dalam perkataan hormat? Tak ada. Tak ada. Bila tak ada, pastikan kamu pangkah macam ni. C, N ada tak dalam perkataan hormat? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Bila tak ada, kita pangkah. Akhir sekali A ada tak dalam perkataan hormat? Ada. Ada. Itu maksud dan cara guna simbol ni. Ahli kumpulan bagi sesuatu kumpulan. Jadi inilah ahli dia. Bila kita nampak ada ahli dia dalam kumpulan tersebut, kita pakai simbol ni. Okey, itu cara dia yang pertama. Ingat, kenal dulu. Tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak boleh jawab. Macam tu. Okey, jadi selesai soalan nombor 1. Ini kita kenal dulu. Okey, nombor 2. Masuk kepada soalan matematik. Masuk kepada soalan matematik. Tadi kita pergi kepada yang senang. Sekarang kita pergi kepada gandaan 7. Okey, Q. Masing-masing boleh tengok. Q kumpulan. Kumpulan ni bercakap tentang apa? Okey, yang pertama, baca ayat yang cikgu buat warna biru. Kumpulan dia bercakap tentang gandaan 7. Apa maksud gandaan? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apakah yang dimaksudkan dengan gandaan? Darab. Darab. Leksa is back. Wow, kemain. Gandaan bermaksud darab. Ataupun kalau yang tak faham adalah sifir. Ingat tu. Bila orang kata gandaan 2, maksudnya sifir 2. Bila orang tanya gandaan 5, maksudnya sifir 5. Okey, itu syarat yang pertama. Tengok pula syarat yang kedua. X
lagi kurang daripada 50. Apa maksud cikgu? Masing-masing boleh tengok. Okey, ini adalah syarat nak masuk ke dalam kumpulan dia. Syarat nak masuk dalam kumpulan dia. Contohlah kamu kan ada kumpulan. Bak kata Syiham puak-puak. Set-set. Okey. Jadi dekat sini kita ada letakkan syarat. Kau nak masuk kumpulan aku, kau kena pandai matematik. Kalau tak pandai, pergi tempat lain. Sombong kan? Okey, jadi dekat sini soalan ni dia letakkan syarat. 2 syarat dia. Ini syarat yang pertama, ini syarat yang kedua. Kita pergi dahulu kepada syarat yang pertama, gandaan 7, sifar 7. 7 darab 1, 7, 2 darab 7, 14. 3 darab 7, 21. 4 darab 7, kita dapat 28. 5 darab 7, 35. 6 darab 7, 42. 7 darab 7, kita dapat 49. 8 darab 7, kita dapat 56. Dan seterusnya. Kenapa cikgu berhenti sampai 56? Sebab syarat yang kedua meletakkan nilai itu mesti kurang daripada 50. Jadi yang kurang daripada 50 sampai sini sahaja. Jadi inilah ahli kumpulan gandaan 7 dan X lagi kecil daripada 50. Jelas ke macam mana cikgu keluarkan ahli kumpulan ni? Okey, boleh. Okey, baik. Okey, sekarang bila kita dah kenal ahli kumpulan, kita nak pakai simbol ni. Kalau dia termasuk, kita pakai simbol ni. Kalau dia tidak termasuk, kita pakai simbol ni. 2 ni. Epsilon nama dia. Okey, kita pergi kepada soalan A. 14 termasuk tak dalam kumpulan Q? Cek, ada tak nombor 14? Dia termasuk tak? Ada tak? Termasuk. Ada. Ya, dia termasuk. Bila dia termasuk, kita buat simbol ni. B, 35. 35 termasuk tak dalam kumpulan Q? Termasuk. Masuk. Iya, dia termasuk. Jadi bila dia termasuk, kita buat simbol ni. C, 24 termasuk tak dalam kumpulan Q? Tak. Tak. Pandai. Jadi bila dia tak termasuk, kita buat simbol ada slash. 56. 56 termasuk tak dalam kumpulan Q? Tak. Tidak. Jadi inilah cara nak pakai simbol ni dengan simbol ni. Habis dekat situ. Kita refresh balik apa yang kita dah belajar. Cikgu harap jelas. Okey. Okey, boleh cikgu teruskan? Ada soalan ke dekat sini? Boleh faham kah? Tak ada. Okey. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya. Tentukan bilangan unsur. Tentukan bilangan unsur. Kita jawab. Cikgu ajar kamu. Cikgu ajar kamu. Ajar kamu yang pertama cara keluarkan dia punya ahli kumpulan. Q. Ada yang tak tahu cara nak cari faktor. Okey. Jadi Q nak cari faktor bagi 12. Ingat tips cikgu. Bila kita nak cari faktor, kalau gandaan tu tentang darab ataupun tentang sifar, maksudnya faktor tentang bahagi. Jadi dia nak cari faktor tentang 12. Nak bahagi apa? Bahagi 1 sampai 10. 12 bahagi 1 dapat 12. 12 bahagi 2 dapat 24. 12 bahagi 3 kita dapat 4. 12 bahagi 4 dapat 3. Selalunya kan bila kamu nampak dia dah macam ni, sebenarnya kamu boleh berhenti dah. Itu tips daripada cikgu lah. Okey, kalau kamu nak teruskan pun boleh je. Kamu akan dapat nombor perpuluhan. Okey, 12 bahagi dengan 5. Kamu tekan kalkulator, kamu dapat 2.4.
12 bahagi dengan 6, kita dapat 2. 12 bahagi dengan 7, kita dapat 1.7. 12 bahagi 8, kita akan dapat 1.5. 12 bahagi 9, kita akan dapat 1.33. 12 bahagi dengan 10, kita dapat 1.2. Itu step pertama. Step kedua yang jawapan dia, bila jawapan dalam keadaan perpuluhan, kita potong. Potong 2.4 dia perpuluhan. 1.7 dia perpuluhan, kita potong. 1.5 dia perpuluhan, kita potong. 1.33 dia perpuluhan, kita potong. 1.2 perpuluhan, kita potong. Habis dekat situ. Kemudian, cikgu silap bahagi Ni now. Darab lah. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok. Sekarang cikgu keluarkan 1 dengan 12. 1, 12. 2 dengan 6. 2, 6. 3 dengan 4. 3, 4. Selalunya bila kamu dah nampak nombor berulang kat sini, kamu boleh berhentilah. Maksudnya 4 dengan 3. Maksudnya 4 dengan 3 dah salin. 6 dengan 2. 6 dengan 2 dah salin. Jadi jangan salin lagi. Jadi dekat sini untuk faktor bagi 12 adalah susun 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 6, 12. 4, 6, 12. Dekat sini cikgu bukan hanya mengajar kamu dalam mencari bilangan ahli kumpulan. Cikgu mengajar kamu juga macam mana mendapatkan nombor faktor. Jadi bila kita nak tulis bilangan ahli kumpulan, mesti ada N kecil, lepas tu buat Q besar. Sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ahli kumpulan. Ini jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Alamak tak ada. Okey Ada soalan tak nak tanya? Tak ada Wan Alisha, ada soalan tak nak tanya Wan Alisha? Tak ada. Okey. Ingat, fokus. Sebenarnya kamu faham je apa yang cikgu ajar ni. Kalau kamu fokus. Okey. Jadi sebab apa? Sebab ni kita dah belajar minggu lepas. Okey, salin tu habis dekat depan. Okey, sekarang kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya. Tadi cikgu dah ajar faktor. Sekarang gandaan. Gandaan. Okey, kita tengok kepada gandaan 3. Kumpulan P. Syarat nak masuk kepada kumpulan P, gandaan 3. Maksudnya dia mesti sifar 3. Yang kedua, kurang daripada 20. Kurang 20. Jadi ini syarat dia. Ini syarat dia letak. Sifar 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Lepas tu 18, 21, 24. Ni sifar 3. Bila dia cakap kurang daripada 20, maksudnya dia tak boleh lebih daripada 20. Jadi sekarang cikgu potong dekat belah bawah. 21 dengan 24 tak boleh masuk dalam kumpulan P sebab dia lebih dari 20. Syarat yang kedua, kurang daripada 20. Jadi sekarang kumpulan P, unsur dia apa? 3, 6, 9. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Itu cara kita keluarkan dia punya ahli kumpulan. Jelas ke semua cara nak keluarkan ahli kumpulan? Boleh faham? Boleh. Okey, tak faham tanya cikgu. Tak faham tanya cikgu. Malu nak tanya WhatsApp cikgu. Okey, jadi dia nak bilangan ahli kumpulan. Bila dia nak bilangan, buat N kecil, P dalam kurungan.
sama dengan kita kira ahli kumpulan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahli kumpulan dia ada 6. Ini cara dia. Habis di sini. Salin, siapa yang tak buat tu? Siapa yang tak faham? Siapa yang confused? Salin. Itu cara cikgu dapatkan bilangan untuk P. Ingat dalam exam dia ada soalan 3 aras. Aras rendah, aras sederhana dan aras tinggi. Okey, habis nilai P. Baik, boleh cikgu teruskan kepada soalan lain? Boleh. Boleh. Okey. Faham kan tadi cara cikgu cari faktor. Sekarang cara cikgu cari gandaan. Okey, apa pula lepas ni? Integer positif yang kurang daripada 5. Okey. Faham kan macam mana cikgu keluarkan dia punya kumpulan? Mula-mula kan nanti dalam exam kan dia ada soalan macam ni kan. Kamu senaraikan dulu syarat bagi ahli kumpulan dia. Syarat kumpulan R. Kumpulan R dia ada syarat dia. Syarat yang pertama integer. Integer positif. Apa maksud integer? Integer maksudnya nombor bulat. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kurang daripada 5. Jadi macam mana syarat untuk kumpulan R? Okey, integer tu nombor bulat. Kamu tak boleh letak nombor perpuluhan dengan nombor pecahan. Jadi, kita nak cakap integer positif, kita mula daripada 1. Kita tak boleh mula daripada kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sekarang bila dia cakap dia lah kurang daripada 5, maksudnya kita tak nak nombor 5, kita potong 5 dengan 6. Jadi set R ataupun kumpulan R kita ada 1, 2, 3, 4. Bilangan untuk kumpulan R ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Itu cara dia. Itu cara dia. Awak lah orangnya. Okey. Boleh faham semua? Jelas? Nampak? Jelas. Okey. Zahra Humaira. Okey kot. Aisyah Zahra. Okey ke Aisyah Zahra? Macam mana cikgu keluarkan? Okey, faham. Okey, bagus. Okey, jadi kita pergi kepada soalan nombor 4. Tadi cikgu dah ajar tentang gandaan. Cikgu dah ajar tentang gandaan. Cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan di hadapan. Siapa yang dah buat? Hantar balik. Sebab apa? Sebab ramai kawan-kawan yang salah dekat soalan ni. Cuba selesaikan soalan ni, hantar dekat cikgu. Apa soalan ni nak? Bilangan ahli kumpulan. Bilangan unsur. Bilangan unsur. Ataupun unsur ni dikenali sebagai ahli kumpulan. Okey, cuba selesaikan untuk soalan A. Azizul ada ke Azizul? Azizul tak ada Okey. Oh, Sharifah baru. Oh, Sharifah. Bagus Sharifah. Sorry Sharifah. Sharifah baru WhatsApp cikgu. Cikgu makan tadi. Banyak program tak minggu ni. Okey. Bagus. Pandai. Okey, cikgu tunggu Rara. Bagus Aisyah Insyirah.
Okey, cikgu tunggu yang lain Soalan A. Zulaika dapat buat tak? Tengah buat. Okey. Pandai. Bagus. Atira. Wow, sibuknya. Jangan sama-sama. Bagus sekali. Bagus. Pandai. Okey, cikgu bagi masa lagi 3 minit. 2 minit Okey, Wan Alisha. Bagus, good job. Macam tu lah. 29, ingat 29 tadi. Okey, 1 minit lagi. Sama-sama. Okey, habis dah masa yang diberikan. Masa yang diberikan cikgu, ada orang tanya cikgu, kenapa sikit sangat masa ni? Sebab cikgu ada banyak soalan lain. Jadi, siapa yang tak dapat buat, siapa yang tengah buat boleh cuba buat. Siapa yang confused boleh tengok kat depan. Dia adalah penerangan yang sama sahaja macam tadi. Bila cikgu cakap kita nak menyenaraikan bilangan unsur, perkara yang paling penting adalah kita kena tahu syarat untuk menjadi kumpulan A. Syarat pertama, gandaan 6. Tulis gandaan 6. Manakala syarat yang kedua antara 20 hingga 50. Jadi apa yang kita buat? Senaraikan sifik 6. 6, 12, 18, 24, 30. 36, 42, 48. 48 pasal apa 54. Okey. Jadi masing-masing sekarang ini syarat yang pertama iaitu sifik 6. Cikgu berhenti sampai situ sebab dia antara nombor 20 hingga nombor 50. Yang mula termasuk kepada nombor 20 adalah 24. Yang berhenti dekat sini adalah 48. Sebab apa? Lepas nombor 48 adalah nombor 54. 54 dah lebih daripada nombor 50. Sekarang cikgu selesaikan kumpulan A. A sama dengan 24, 30, 36, 42, 48. Jadi bila cikgu nak senaraikan ahli kumpulan, barulah cikgu mula mengira 1, 2, 3, 4, 5. Jawapan dia 5. Jelas ke? Boleh faham? Okey. Boleh. Okey, bagus. Ramai dapat bagus, ramai yang dapat. Ada lebih kurang 12 orang hantar dekat cikgu. Baguslah Okey, habis dah soalan di hadapan.
Cikgu akan pergi pula kepada soalan nombor 5. Soalan nombor 5 cikgu buat. Sebab cikgu tak tahu kamu ingat lagi ke tak nombor perdana. Siapa ingat nombor perdana? Wan Alicia ingat tak nombor perdana? Kelak. Nurul Atira. Atira ingat tak nombor perdana tu apa? Sekejap tengah fikir. Tengah fikir. Okey. Cikgu nak tanya. Amar RSG. Ingat tak nombor perdana tu apa? Nombor perdana ialah nombor yang boleh bahagikan dirinya. Okey, pandai. Nombor perdana hanyalah nombor yang boleh dibahagikan dengan 2 nombor sahaja. Sebagai contoh. Silap. Iaitu nombor 1 dan nombor diri dia. Diri sendiri. Sebagai contoh. Kalau ada nombor yang boleh dibahagikan lebih daripada nombor 1 dengan nombor diri dia, maksudnya itu bukan dikira sebagai nombor perdana. Jadi, kita tengok. X kurang daripada 10. Ini syarat pertama. Syarat kedua, X kurang daripada 10. Untuk siapa-siapa yang tak tahu nombor perdana, tengok kat depan. Okey, cikgu ajar kamu. Okey. Okey, sekarang cikgu senaraikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 tak termasuk. Kalau 10 ni termasuk, simbol dia ada macam ni. Baru 10 tu termasuk. Sekarang simbol dia tak ada sama dengan dekat belah bawah ni. Kita berhenti sampai nombor 9 sahaja. Okey, kita test. Mana satu nombor perdana? Nombor 1. Nombor 1 ni, dia hanyalah nombor 1. Jadi dia lepas syarat yang ni je. Nombor diri sendiri, dia sendiri-sendiri dia dah 1 dah. Jadi 1 tu tak dikira sebagai nombor perdana. Cikgu harap jelaslah tu. Sebab dia boleh dibahagikan dengan 1 nombor je. Nombor 1 je. Dan diri dia pun nombor 1. Jadi dia ada 1 je nombor. Dia nak 2. Sebagai contoh, masing-masing tengok kepada soalan nombor 2. 2 dibahagikan dengan 1. Okey, boleh kita akan dapat 2. 2 dibahagikan dengan nombor dia sendiri. Nombor dia nombor 2. Jadi 2 dibahagikan dengan 2, kita dapat 1. Jadi dia boleh. Kenapa cikgu berhenti sampai situ? Sebab kalau 2 dibahagikan dengan nombor lain, akan dapat perpuluhan. Kita tak nak nombor perpuluhan. Kita nak semua integer sahaja. Nombor perdana mesti semua integer. Mesti semua nombor bulat. Sekarang 2 hanya dah lepas syarat dia. Dah bahagi nombor 1. Dah bahagi nombor 2. Jadi 2 termasuk dalam kumpulan B. Kemudian kita pergi kepada nombor 3. 3 boleh dibahagikan dengan 1. Betul. 3 boleh juga dibahagikan dengan nombor diri dia sendiri. Jadi nombor diri dia sendiri adalah nombor 3. Jadi 3 bahagi 3 dapat 1. Kamu bahagilah dengan nombor yang lain, kamu akan dapat pecahan. Jadi 3 termasuk dalam nombor perdana. Nombor 4. Masing-masing boleh tengok nombor 4. Nombor 4 kita bahagi dengan 1. Sama dengan 4. Oh, dah lepas. 4 boleh dibahagikan dengan diri dia. Kita dapat 4 bahagi 4 dapat 1. Kemudian masalah dia timbul apabila 4 boleh dibahagikan dengan 2. 4 bila dibahagikan dengan 2, kita dapat 2. Kita tak nak nombor tu boleh dibahagikan dengan nombor lain. Jadi bila dia boleh dibahagikan dengan nombor 2, 4 tidak dikira sebagai nombor perdana. Itu maksud nombor perdana. Jelas ke semua tentang nombor perdana? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, cikgu terangkan lagi. Nombor 5. 5 ni kalau kamu tekan kalkulator, 5 bahagi 1 dapat 5.
5 bahagi dengan 5 dapat 1. Dia ada 2 je nombor. Dia tak boleh bahagi dengan nombor lain. Sebab apa? Sebab kalau dia bahagi dengan nombor lain dia dapat perpuluhan. Jadi 5 tu dikira sebagai nombor perdana. Cikgu nak soal kamu, nombor 6 ni nombor perdana tak? Saya boleh bagi tahu cikgu, nombor 6 tu nombor perdana tak? Ha. Tak. Okey, pandai. Dia adalah bukan nombor perdana. Kenapa? Sebab 6 boleh dibahagikan dengan 2, dapat nombor bulat. 6 juga boleh dibahagikan dengan nombor 3, dapat nombor bulat. Ya? Nak tanya ke? Jadi nombor 6 ni, dia boleh dibahagikan dengan nombor selain daripada nombor 1 dan selain daripada nombor dia. Jadi nombor 6 dikira sebagai bukan nombor perdana. Nombor 7. Cikgu nak soal kamu. Nombor 7 nombor perdana tak? Nombor perdana. Ya, nombor Ya. perdana. Pandai. Dia nombor perdana Pandai. Okey, nombor 8. Nombor 8 nombor perdana tak? Ya. Bukan. Kenapa dia bukan? Sebab nombor 8 boleh dibahagikan dengan nombor 2. Bila dia boleh bahagi dengan nombor lain, bila dia boleh dibahagikan dengan nombor lain, dia dikira sebagai bukan nombor perdana. Maksudnya dia dapat nombor bulat 8 bahagi 2 dapat 4. 8 ni pula boleh pula dibahagikan dengan 4 dapat 2. Jadi 8 ni dikira sebagai bukan nombor perdana. Nombor 9. Nombor 9 nombor perdana tak? Ya. Nombor 9 bukan nombor perdana. Nombor 9 bukan nombor perdana. Cikgu nampak ada yang confused lagi. Okey. Bagi cikgu, cikgu akan terangkan dekat kamu. Cikgu nak test macam ni lah. Siapa-siapa yang tak faham tentang nombor perdana, ikut cara cikgu. Tapi kaedah ni panjang sikit lah. Okey, nombor 10. Cikgu nak test nombor 10 dengan nombor 11. Okey, siapa yang dah faham sampai sini, dah tak apa dah. Okey, sekarang kita test nombor perdana ikut cara cikgu. Kamu ambil nombor 10, kamu bahagikan dengan nombor 1 sampai 5 sahaja. Jangan bahagi sampai 10, bahagi sampai 5 sahaja. Ambil nombor 10, bahagikan dengan sampai nombor 5 sahaja. Dia tak kisah. Okey. Kemudian silap sampai 7. Sorry. Sampai 7. Okey. Kamu tekanlah kalkulator, tengok kat depan, masing-masing boleh tengok kat depan. 10 bahagi 1 dapat 10. 10 bahagi 2 dapat 5. 10 bahagi 3 kita dapat 3.3. 10 bahagi 4 kita dapat 2.5. 10 bahagi 5 kita dapat 2. 10 bahagi dengan 6 kita dapat 1.6. 10 bahagi 7 kita dapat 1.4. Okey, yang dapat perpuluhan kita potong dulu. 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 Okey, nombor perdana adalah nombor yang boleh dibahagikan dengan 1, betul? Dan nombor dia sendiri, 10 bahagi 10. Tak ada masalah dah, yang tu memang dapat 1. Masalah dia timbul, 10 ni dia boleh dibahagikan dengan nombor 2, dengan nombor 5 dan dapat nombor bulat. Jadi 10 adalah bukan nombor perdana. Itu cara dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh ke? Alamak. Tak faham cakap tak faham, cikgu ulang. Amal RSG boleh faham ke nombor perdana? Nombor perdana saya faham. Gandaan susah sikit. Apa? Boleh. Yang susah sikit tu apa? Gandaan.
Gandaan. Gandaan tu sifir je. Nombor perdana ni yang ramai yang tak faham. Kalau kamu tengok nombor 11, kamu bahagikan 1 sampai 7. Bila kamu bahagikan 1 sampai 7, kamu dapat nombor perpuluhan. Kamu dapat nombor perpuluhan 2 sampai 7. Dekat situ dia dikira sebagai nombor perdana. Nombor perdana. Untuk yang tak faham, cikgu akan tunjuk dekat depan. 11 bahagi 1, 11 bahagi 2, 11 bahagi 3, 11 bahagi 4, bahagi 5, bahagi 6, bahagi 7. Cara dia, kamu tekan je, kamu akan dapat ini nombor perpuluhan, ini nombor perpuluhan. Semua ni nombor perpuluhan. Bila kamu dapat tu nombor perpuluhan, itu dikira sebagai nombor perdana. Itu sahaja. Kamu bahagi nombor 2 sampai nombor 7. Kalau kamu dapat semua tu nombor perpuluhan, itu dikira sebagai nombor perdana. Ingat, itu cara dia. Itu sahaja cara dia. Kalau kamu pening yang cara ni, ikut cara cikgu. Contoh kalau kamu nak check dengan sesuatu nombor dia nombor perdana ataupun tak, ambil nombor tu, bahagikan nombor 2 sampai nombor 7. Kalau semua yang kamu bahagi tu, jawapan dia dapat dalam perpuluhan, itu dikira sebagai nombor perdana. Jelas? Boleh faham ayat cikgu? Okey ke? Okey. Habis. Saja cikgu ulang balik tu. Itu yang kamu belajar awal-awal. Jadi, nak cari bilangan dia. NB. Ya? Ada nak tanya? Tak ada Okey, kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, bilangan dia ada 5. Ini cara dia. Okey. Kat sini cikgu ajar kamu nombor perdana. Dekat sini cikgu ajar kamu gandaan. Gandaan ni sifir. Ni sifir. 6 darab 1 dapat 6. 6 darab 2 dapat 12. 6 darab 3 darab 4 darab 5 darab 6 darab 7 darab 8 darab 9. Itu sahaja gandaan. Dia adalah sifir. Dia adalah sifir. Okey, tu gandaan. Kemudian dekat sini integer, cikgu ajar kamu gandaan juga. Faktor pun cikgu ajar. Ni gandaan. Habis dekat situ. Okey. Jadi, dan habis dah. Jelas ke kat situ? Boleh faham ke? Yang cikgu tunjuk dekat depan? Boleh. Okey. Baik. Nak dengar sikit. Zahra Humaira. Jelas ke Zahra? Jelas. Okey. Kita pergi kepada nombor perdana sekejap. Cikgu macam kurang berpuas hati. Nombor perdana. Masing-masing. Kita pergi kepada 2 jenis nombor. Pertama, nombor 15. Kamu nak tolong cikgu cek. Nombor 15 dikira sebagai nombor perdana ataupun bukan. Okey, masing-masing buat. Nombor 15 nombor perdana ke tak? Tunjuk dekat cikgu jalan kerja kamu, lepas tu hantar dekat cikgu. Okey, cek. Nombor 15 nombor perdana ke tak? Hantar dekat cikgu.
Ah. Okey, Atira, nombor 15 ni nombor perdana tak? Tulis dekat bawah sekali tu. Bagi tahu cikgu, dia nombor perdana ke tak nombor 15? Wan Alisha, pandai Lesa. Wan Alisha, nombor 15 dikira sebagai nombor perdana ataupun bukan? Wan Alisha lah. Okey, habis sudah masa. Ingat, cara cikgu nak cari nombor perdana ataupun bukan. Ambil nombor ni, bahagikan 1 sampai 7. 15 bahagi 1. 15 bahagi 2. 15 bahagi 3. 15 bahagi 4. 15 bahagi 5. 15 bahagi 6. 15 bahagi 7. Tengok dekat depan. Kita nak check dia nombor perdana ataupun bukan. 15 bahagi 1, 15. Yang ini tiada masalah. 15 bahagi 2. 15 bahagi 2, 7.5. Okey, dia lepas lagi syarat ni. 15 bahagi 3. Dia dapat nombor bulat. Jadi sampai sini sebenarnya kamu dah boleh berhenti. Sebab apa? Sebab dia bukan nombor perdana. Itu cara dia. Okey. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey, sekarang cikgu nak kamu cuba pula. Ni nombor pertama. Nombor kedua. Cuba pula nombor 17. Bagi tahu cikgu, nombor 17 ni nombor perdana ke bukan? Okey, cuba buat.
Okey, bagus. Ada yang dah hantar dekat cikgu. Cikgu bagi lagi 2 minit. Okey, pandai. Macam tu je cara nak cari dia. Untuk siapa-siapa yang pening macam tu je. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Boleh tengok di hadapan. Nombor 17. Nak cek dia nombor perdana, bahagi dengan nombor 1 sampai nombor 7. 17 bahagi 1, 17 bahagi 2, 17 bahagi 3, 17 bahagi 4, 17 bahagi 5, 17 bahagi 6, 17 bahagi 7. Ini cara dia. 17 bahagi 1 dapat 17. Yang ni tak apa. Okey, 17 bahagi 2, 8.5. Okey, dia dah betul lagi. 17 bahagi 3, kita dapat 5.6. Dapat perpuluhan, dia dah betul dah. 17 bahagi dengan 4, kita dapat 4.25. Betul lagi. Sebab apa? Sebab dia dapat perpuluhan. 17 bahagi 5, kita dapat 3.4. 17 bahagi dengan 6, kita dapat 2.8. Akhir sekali 17 bahagi 7, kita dapat 2.4. Bila kamu tengok daripada bahagi 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni, dia dapat nombor perpuluhan semuanya, maksudnya 17 dikira sebagai nombor perdana. Itu cara yang kita nak kena faham. Cikgu keluarkan satu formula cikgu, supaya semua orang boleh faham macam mana kita nak cakap dia sebagai nombor perdana ataupun bukan nombor perdana. 15 cikgu berhenti bila cikgu nampak, oh dia boleh bahagi dengan 5. Jadi dia bukan nombor perdana. Dibahagi dengan 3, dapat nombor bulat. Bila dapat nombor bulat, dia dikira sebagai bukan nombor perdana. Okey, jelas ke macam mana nak tentukan mana satu nombor perdana dan mana satu bukan? Jelas. Okey, bagus. Zulaika dah jelas ke macam mana cikgu tentukan nombor perdana? Jelas. Okey, habis nanti boleh tengok betul-betul. Okey, habis dah. Okey. Jadi kita pergi kepada set yang sama ataupun bukan. Apa maksud set yang sama ataupun bukan? Okey, jadi masing-masing kalau kita nak tengok set tu sama ataupun bukan, kita tengok satu simbol. Set yang sama ataupun bukan ni senang je. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Set sama ataupun bukan. Apabila sesuatu set mempunyai unsur yang sama, dia dikira sebagai set yang sama. Itu maksud dia. Dan bila ahli kumpulan dia sama, dia dikira sebagai set yang sama. Sebagai contoh, A sama dengan 1, 2, 3. Ahli kumpulan dia 1, 2, 3. Tiba-tiba datang satu lagi kumpulan B. 1, 2, 3. Dia punya unsur, dia punya ahli kumpulan A dengan ahli kumpulan B adalah sama. Bila dia sama, dia dikira sebagai set yang sama. Itu maksud dia. Okey. Jadi masing-masing cikgu akan tunjuk satu contoh sahaja sebab dah pukul 9.30. Okey. Kurang dengan angkur. X dia ada K. Y dia ada K. Oh dah sama dah. X dia ada U. Y dia ada U. Oh dah sama dah.
X dia ada R. Y dia ada R. Oh, dah sama dah. X dia ada A. Y dia ada A. Ada sama. Okey, X ada N. Y ada N. Sama. Akhir sekali X ada G. Y ada G. Bila unsur dia sama, maksudnya set X sama dengan set Y. Jelas ke? Boleh faham ke semua? Okey. Faham. Okey, habis. Okey, selesai dah. Banyak tu sebenarnya sebab kita cek balik. Okey, jadi sekarang cikgu nak masuk kepada kelas kita yang terbaru. Kelas kita yang terbaru. Okey, gambar rajah. Sebelum cikgu nak masuk kepada kelas kita yang terbaru, kita akan pergi kepada soalan worksheet. Soalan worksheet. Soalan worksheet. Okey, jadi masing-masing ni yang tadi cikgu ajar A sama dengan B. Ni dah selesai. Kita masuk kepada 11.2. Kita nak tengok, kamu ingat lagi tak gambar rajah van? Kamu ingat lagi tak gambar rajah van? Jadi, sebelum kita pergi, cikgu nak masing-masing buat satu gambar rajah van. Sekejap, cikgu cari soalan. Okey, jadi masing-masing cikgu nak semua orang buat gambar rajah van. Okey, cuba selesaikan dia punya gambar rajah van. Takut dah lupa. Cikgu punya bab hari ni memang pakai gambar rajah. Okey, bagus. Pandai. Okey, buat hantar kat cikgu gambar rajah van. Okey, bagus. Ini yang tadi. Okey, cikgu tunggu Cikgu tunggu. Zulaika ingat tak macam mana nak buat gambar rajah van? Ingat. Okey, buat semua hantar kat cikgu. Okey, bagus. Okey, bagus. Cikgu bagi masa lagi 2 minit. Cuba buat semua. Okey, bagus. Tak ada masalah. Ammar RSG. Dapat buat tak tu? Tengah buat. Tengah buat. Ammar Muaz. Dapat dah buat Ammar Muaz? Tengah buat, cikgu. Tengah buat. Okey, baik. Cikgu tunggu
Okey ya, cepat cikgu tunggu. Iya, bagus, pandai. Okey, 1 minit lagi. 1 minit lagi. Siapa ada soalan boleh bagi tahu cikgu Sama-sama. Iya, betul. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Siapa yang tak pandai buat gambar Raja Van? Boleh tengok kat depan. Sebab apa? Sebab kalau dia tak pandai buat gambar Raja Van, maksudnya dia takkan faham apa pengisian kelas kita pada hari ini. Sebab dia berturutan. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Okey, set P. Okey, P ada apa? P ada 1, 4, 9. Gambar Raja Van untuk set semester cikgu buat petak. Jadi dekat sini 1 cikgu dah letak. Tak payah nak letak dah. 4 cikgu dah letak. Tak payah nak letak dah. 9 cikgu dah letak. Tak payah nak letak dah. Nombor yang lain letak dekat dalam kotak tapi luar bulatan. Jadi 2, 3, 5, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Dan akhirnya sekali 10. Itu maksud gambar Raja Van. Okey. Kita cuba lagi satu soalan. Kita cuba lagi satu soalan. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Kejap cikgu cari soalan Ya, cikgu cari soalan. Sheet gambar Raja Van. Cikgu tak nak ni, cikgu tak nak kamu keluarkan. Sekejap semua, cikgu cari soalan yang mudah sikit. Bulat gandaan 5. Okey, cikgu buat soalan. Ini soalan nombor 1, soalan nombor 2. Gambar Raja Van. A, B, C, D, E, F. Set A. Dia ada apa? Dia ada D, B, E, F. Okey, sekarang buat gambar Raja Van dia. Buat gambar Raja Van dia untuk soalan nombor 2. Okey, ingatkan cikgu. Okey, bagus. Tak ada masalah. Okey, bagus.
Okey, bagus. Ramai dah dapat jawab. Cikgu bagi 1 minit lagi. Okey, bagus. 1 minit lagi ya. Okey, sorry cikgu kalau kecil sangat, tak apa. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan, cikgu akan tunjukkan gambar Raja Van Dyck. Okey, sekarang kita pergi kepada gambar Raja Van untuk soalan nombor 2. Okey, set A. Set A kita ada apa? D, B, E, F. Kemudian kita buat satu petak lagi untuk set semesta. Set semesta dia apa? D dah salin, B dah salin, E dah salin, F dah salin. Jadi yang dekat luar A dengan C. A dengan C sahaja kita letak dekat sini. Okey, jelas ke semua cara buat gambar Raja Van ni? Boleh faham? Boleh ke? Alah, cikgu nak dengar sikit. Boleh faham ke? Faham. Boleh cikgu. Terkejut cikgu. Okey, last soalan mengenai gambar Raja Van, iaitu soalan nombor 3. Cuba selesaikan gambar Raja Van untuk soalan nombor 3. Okey, bagus. Pandai. Good job. Okey, bagus. Good job. Okey, bagus. Good job. Okey, bagus. Pandai. 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 Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi. Yang nombor 3 ni sebab ramai dah betul. Cikgu bagi 1 minit lagi untuk soalan nombor 3. Okey, bagus. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Kena pandai buat gambar Raja Van dulu, baru cikgu ajar soalan yang seterusnya. Okey, tengok kat depan. Set A, kita ada 3, 5, 9. 3, 5, 9. Lepas tu dia ada set semesta. Set semesta dia 3 dah salin, 5 dah salin, 9 dah salin. Yang belum salin 1, 7, 11. Jadi itulah cara gambar rajah dia. Cara gambar rajah dia. Kenapa cikgu tunjuk ni semua? Cikgu nak ajar kamu tentang pelengkap. Pelengkap. Sebelum cikgu masuk, pelengkap. Tengok dekat depan. Apa maksud pelengkap? Pelengkap ni adalah simbol kat A atas ni. Ini adalah simbol pelengkap. Ni simbol ni. Itu yang pertama yang kamu kena faham. Okey. Contoh, kalau cikgu cakap set A,
set A dengan A sebab A selain daripada itu, ini maksudnya dia suruh set A je. Ini kita panggil dia pelengkap bagi A. Nama lain, nama yang cikgu buat untuk simbol pelengkap ni adalah selain daripada itu. Okey, kita berbalik kepada kita punya soalan-soalan gambar rajah van tadi. Masing-masing boleh tengok soalan-soalan gambar rajah van ni. Cikgu nak ajar kamu. Okey, yang pertama sekali. Daripada sini, soalan nombor 1, cikgu masukkan simbol pelengkap. Untuk soalan yang pertama, dia ada set P. Mana set P? Ini set P kita. Ini set P kita. Jadi set P adalah sama dengan 149. 149. Kalau cikgu cakap set P tu jawapan dia. Tapi bila cikgu buat set P ada simbol pelengkap. Macam mana? Okey, mula-mula kita cakap macam ni. Yang selain daripada itu, selain daripada set P, kalau yang belah dalam ni kita panggil set P. Kalau yang belah luar daripada P, kita panggil dia selain daripada P. Jadi kalau P jawapan dia 149, dia duduk belah dalam. Kalau set P jawapannya apa? Duduk luar. Yang duduk luar tu 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10. Itu maksud dia pelengkap. Itu maksud dia pelengkap. Okey, jadi cikgu pergi pula kepada soalan nombor 3. Kita ada set A. Tengok kita ada set A. Set A ni cikgu pekatkan. Ni adalah A kita. Ini adalah A kita. Ni cikgu pekatkan. Ini dikira sebagai A. Kamu buat dulu dia punya sempadan. Ini A. Ini A. Bila cikgu cakap set A, maksudnya cikgu mention tentang A sahaja. Maksudnya kamu kena tulis jawapan yang berada dalam bulatan. Ini dalam bulatan. Okey. Jadi dalam bulatan ada apa? 3, 5, 9. 3, 5, 9. Kalau tiba-tiba cikgu buat set A pelengkap, maksudnya jawapan dia adalah luar bulatan. Luar bulatan. Jadi luar bulatan ada apa? Ada 1, 7, 11. Tulis 1, 7, 11. Tak faham lagi? Tengok pula kepada contoh yang nombor yang terakhir lah yang kita buat tadi. Kita ada set A. Cikgu buat set A ni. Cikgu buat pakai pen warna hijau. Okey, set A ni warna hijau. Ni warna hijau. Okey, ni warna hijau kita. Bila cikgu cakap cikgu nak A je, maksudnya cikgu punya jawapan mesti berada di dalam bulatan. Dalam bulatan. Mana dalam bulatan kita? D, E, B, F. D, E, B, F. Kalau cikgu cakap A ada tanda pelengkap, maksudnya jawapan cikgu adalah luar bulatan. Mana luar bulatan tu? A dengan C. Jawapan dia A dengan C. Huruf besar pula dah. Okey, jawapan dia adalah A dengan C. Ingat, bila tak ada tanda tu, kita buat macam biasa. Jawapan dia berada di dalam bulatan. Tapi bila ada simbol ni, kamu kena ingat betul-betul. Jawapan dia bukan dalam bulatan, tapi di luar bulatan tu. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi, cikgu akan tunjukkan contoh set A. Tengok set A. Set semesta. Cikgu tulis 1, 2, 3, 4, 5. Set A cikgu ada apa? Ada 1 dengan 5. Okey. A pelengkap cikgu apa? Okey.
Kamu buat dulu. A ni ada 1 dengan 5. Kamu potong. 1 ni potong, 5 ni potong. Yang nombor-nombor yang tak dipotong adalah jawapan bagi A pelengkap. 2, 3, 4. Ini jawapan dia. 2, 3, 4. Boleh faham ke? Ha. Jelas ke semua? Jelas. Boleh faham? Okey. Habis. Itulah yang dimaksudkan dengan simbol pelengkap. Atira, jelas ke Atira untuk simbol pelengkap tu? Jelas sangat. Jelas sangat bagus. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Boleh tengok dekat depan. Cikgu nak lepas ni kamu keluarkan. Kita nak buat soalan yang terakhir untuk simbol pelengkap. Okey, masing-masing boleh tengok. Sebab tu cikgu buat. Cikgu suruh kamu buat dulu simbol pelengkap. Silap. Cikgu sebelum cikgu ajar simbol pelengkap, cikgu suruh kamu buat gambar Rajah Van. Okey, jadi sekarang kita ada set semester. Set semester ni semua yang dalam petak ni adalah set semester. Ada apa? Ada L. Ada L. Ada MGK. MGK. Lepas tu J dengan H. J dengan H. Kemudian kita ada apa? Kita ada set S. Set S kita ada apa? J dengan H sahaja. Sekarang cikgu nak cari simbol pelengkap untuk S. Maksudnya apa? Cikgu nak cari simbol pelengkap. Mana S tu? Ini adalah bulatan S. Kamu pekatkan bulatan S. Okey, bila dia kata ada simbol pelengkap ataupun nama lain dia selain daripada itu, jawapan dia mesti luar daripada bulatan tu. Jadi ada apa? Ada L, M, G, K. Jadi jawapan dia adalah L, M, G, K. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey. Okey. Jadi berdasarkan penerangan cikgu, cikgu nak semua orang cuba selesaikan soalan ni. Cuba selesaikan soalan ni. Okey. Cuba selesaikan soalan ni. Berdasarkan penerangan cikgu banyak tadi, cikgu nak kamu cuba cari simbol pelengkap untuk Q, untuk R dan untuk S. Cuba selesaikan. Cuba buat Oh, dah siap dah. Pandai. Okey, cikgu bagi masa.
Okey. Nanti cikgu tunjuk Okey, 1 minit lagi. Amal RSG. Okey tak? Tengah buat. Tengah buat Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Kita tengok jawapan dia. Okey, masing-masing tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit? Ya. Okey. Wan Alisha dapat buat tak? Dapat. Okey, ini set semester Dia berada di dalam kotak. Dia berada di dalam kotak. Jadi kita pergi kepada Q. Kalau Q, bila cikgu cakap Q, kamu terus pekatkan bulatan Q. Pekatkan bulatan Q. Kalau yang dalam bulatan, dia Q je. Q sama dengan A. Tapi bila cikgu minta ada simbol pelengkap, ada simbol selain daripada itu, jawapannya semua huruf di luar bulatan Q. Jadi jawapannya apa? B. Ada B. B ni walaupun di dalam bulatan R, dia juga di luar bulatan Q. Jadi kena salin semua. B, C, E. B, C, E. Lepas tu D, F, G. D, F, G. Ini jawapan simbol pelengkap untuk Q. Okey. Itu Q. Itu jawapan untuk Q. Untuk R tu macam mana? Okey, cikgu pekatkan pula untuk R. Cikgu pekatkan untuk bulatan R ni. Cikgu pekatkan untuk bulatan R ni. Kalau R sahaja, jawapan set untuk R, kita tulis semua. B, C, E, D. B, C, E, D. Sekarang ni dia ada pelengkap atas ni. Bila dia pelengkap, jawapan dia maksudnya di luar bulatan tu. Mana luar bulatan R tu? Ada F, G dengan A. Jadi kita tulis F, G dengan A. Akhir sekali. Akhir sekali. Cikgu tunjuk pula contoh S. Sebab tu kena buat tau. Siapa tak buat tak faham. Okey, S. S ni cikgu pekatkan untuk bulatan S ni. Yang berada di dalam kurungan tu adalah S. Maksudnya S ni apa? S ni adalah D je. Tapi bila cikgu ada simbol ni, maksudnya jawapan-jawapan untuk pelengkap bagi S adalah semua huruf di luar bulatan S tu. A, B, C, E. Tulis semua. A, B, C, E. F dengan G. F dengan G.
Cikgu kenapa kena ambil semua? Sebab semua berada dalam set semester. Jelas ke semua? Boleh faham? Wan Alisha boleh faham ke? Kau ada confused? Faham. Okey. Atira boleh faham Atira? Faham. Atira. Okey. Jelas boleh faham Boleh. Okey. Jadi kita pergi kepada satu lagi soalan yang bercakap tentang set semester. Satu lagi soalan yang bercakap tentang set semester. Kejap cikgu cari soalan dia. Nak cari soalan ni, cikgu kena cari BA. Okey, daripada soalan ni, masing-masing boleh tengok. Daripada soalan ni, cikgu nak masing-masing cuba jawab. B set selain daripada itu, A selain daripada itu. Cuba jawab. Apa jawapan untuk B ada simbol pelengkap? Apa jawapan A untuk ada simbol pelengkap? Cuba buat tau. Okey. Ingat tahu cikgu bagi tahu habis dah masa menjawab. Jadi bila cikgu mention B ada simbol pelengkap. Kamu nak tengah buat lagi ke? Zahra Humaira dapat ke? B pelengkap dengan A pelengkap? Dapat. Dapat kan? Zulaika dapat tak B pelengkap dengan A pelengkap tu? Saya dah hantar je. Oh, dah hantar kan? Okey. Cikgu tak check lagi ni. Okey, jadi masing-masing boleh tengok B pelengkap. Kalau cikgu cakap B, step dia, pekatkan bulatan B ni. Semua nombor yang luar daripada bulatan B adalah B pelengkap. Kamu kena tulis semua. 1987. 1987. 2, 3, 4, 6. 2, 3, 4, 6. Itu je. Itu yang sebab cikgu suruh kamu buat gambar Raja Van dulu. Okey, A pelengkap. Bulat, pekatkan A ni. Pekatkan A ni.
Pekatkan A ni. Okey, mana jawapan untuk A pelengkap? Semua yang luar bulatan daripada A tu. Ni dalam. Ni kita panggil ni dalam. Ni belah dalam. Ini belah luar. Jadi 3, 4, 6 salin semua. 3, 4, 6, 9, 8, 7, 9, 8, 7. Inilah jawapan dia. Itulah yang dimaksudkan dengan simbol pelengkap. Itulah yang dimaksudkan dengan simbol pelengkap. Jadi itulah dia simbol pelengkap. Cikgu nak bagi kamu faham dekat situ. Okey, ada last soalan yang cikgu nak ajar. Last soalan yang cikgu nak ajar. Masing-masing kita sebelum kita jawab yang soalan yang terakhir, sebelum kita jawab soalan yang terakhir, kita tak sempat. Okey, cikgu akan pergi kepada subtopik kita yang terakhir. Jadi untuk simbol pelengkap ni adalah selain daripada set P tu. Cikgu last soalan, last tunjuk contoh. Okey, kita ada set semester. Cikgu tulis set semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kita ada set A. Set A cikgu ambil nombor genap. 2, 4, 6, 8, 10. Okey, pelengkap bagi A. Mana pelengkap bagi A? Yang selain daripada yang kamu dah salin. 2 ni dah salin. 4 ni dah salin. 6 ni dah salin. 8 ni dah salin. 10 ni dah salin. Jadi jawapan untuk A pelengkap ni apa? Jawapan dia yang belum disalin lagi. 1, 3, 5, 7. Akhir sekali 9. Jelas ke semua? Boleh faham? Alamak, tak dengar suara. Okey, bagus. Itu simbol pelengkap. Itu adalah simbol pelengkap. Okey, last. Last benda kita nak belajar adalah tentang subset. Kita nak belajar tentang subset. Subset, subset maksudnya sebahagian daripada set. Sebagai contoh, cikgu pergi kepada penerangan. Kita ada 2 jenis set. Kita ada set A dengan set B. Okey, set A ni cikgu letak apa? Cikgu letak, ini bukan set semester tau. Ini set. Okey, set A cikgu letak A, B, C, D, E. Set B cikgu letak apa? Set B cikgu letak A, B, C. Bila kita buat bulatan, apabila kamu nampak ahli kumpulan dekat set B, semua ahli kumpulan dekat set B berada dalam ahli kumpulan bagi set A. Cikgu ulang lagi sekali. Semua ahli kumpulan dekat set B, A, B, C tu berada juga dalam ahli kumpulan set A. Sebagai contoh, A ada dalam B, dia ada juga dekat A. B ada dalam B, dia ada juga dekat A. C ada dalam C, set B, kumpulan B, dia ada juga dalam kumpulan A. Jadi, gambar rajah dia kita tulis macam mana? Kita buat macam ni. 1 untuk bulatan A, 1 lagi untuk bulatan B. Kenapa? Sebab semua huruf untuk B ada dalam A. Jadi set B kita ada A, B, C. A, B, C. Set A kita yang dekat luar tu jangan tulis lagi sekali yang A, B, C tu. Dia ada D dan E. Cikgu, kenapa A, B, C tu dalam B? A, B, C tu walaupun dalam B, dia tetap berada dalam bulatan set A. Jadi dekat sini kita cakap apa? Set B adalah subset bagi A. Itu maksudnya. Itu maksud dia. Itu maksud dia.
Kalau cikgu pergi kepada satu lagi set C. Set C cikgu letak A dengan, tak apalah ni nanti. Fahamkan yang tu dulu. Fahamkan yang tu dulu. Okey, yang ni jelas ke semua? Boleh faham? Okey, jelas ke? Boleh faham ke? Nak dengar suara sikit? Boleh. Okey, ke dah layu dah semua. Sabar cikgu ni cakap dia tadi. Okey, jadi kita nak fahamkan tentang subset. Kita nak fahamkan tentang subset ni. Jadi bila kita nak fahamkan tentang subset, masing-masing boleh tengok dekat atas ni. Boleh tengok soalan yang cikgu bagi ni. Okey, ini soalan kita yang terakhir untuk kita faham subset kita. Kita nak faham subset kita dah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita nak bagi kita jelas sikit berkenaan dengan subset. Okey, kita tengok dekat sini Set B dikira sebagai subset bagi A. Kenapa? Okey, cikgu bawa keluar. Cikgu bagi kemas sikit. Cikgu terus buat A lah. Okey. Adakah set B dikira set C dikira subset bagi B? Cara dia macam ni. Cara dia macam ni. Mula-mula sekali kamu ambil set C. Lepas tu kamu ambil set B. Jadi kamu cek adakah semua nombor dalam set C berada dalam set B? Adakah semua ahli kumpulan untuk kumpulan C berada dalam ahli kumpulan di kumpulan B? 1, 3, 5. Satu pun tarak. Jadi dekat sini jawapan dia macam ni. C bukan subset bagi B. Sebab apa? 1, 3, 5, 2, 4, 6. Ahli kumpulan dia ahli yang berbeza. Okey, kita pergi kepada contoh B dengan A. Okey, B dengan A. Kita keluarkan dulu untuk B tu. Kita keluarkan dulu untuk B. Lepas tu kita tengok huruf pertama tau. Kalau huruf pertama dia C, kamu keluarkan C baru B. Sekarang ni B dengan A. B dengan A. Keluarkan dulu B. Lepas tu keluarkan dulu A. Keluarkan dulu A. Okey. B dengan A. Kita nak tengok adakah B ni subset bagi A. Okey. 2 ada tak dalam A? Ada. Betul dah. 4 ada tak dalam A? Ada. Betul dah. 6 ada tak dalam A? Ada. Jadi betul dah. Jadi bila semua ahli kumpulan B berada dalam ahli kumpulan A, berada dalam kumpulan A juga, jadi B dikira sebagai subset. Okey. Cikgu tunjuk pula. Cikgu tunjuk pula yang seterusnya. Cikgu tunjuk C dengan A. Cikgu tunjuk C dengan A. Okey, masing-masing boleh tengok. C dengan A. C dengan A. Cikgu keluarkan set C. Cikgu keluarkan set C. Lepas tu cikgu buat apa? Cikgu keluarkan set A. Okey. Bila cikgu dah keluarkan set C dengan A, cikgu cek adakah semua ahli kumpulan C berada dalam kumpulan A juga? Okey, 1 ada juga dekat A. Okey, betul dah. 3 ada juga dekat A. Okey, betul dah. 5 ada juga dekat A. Betul dah. Jadi bila semua ahli kumpulan C berada dalam kumpulan A, jadi C adalah subset bagi A. Jelas ke semua? Boleh faham? Faham. Okey. Okey, cuba okey, cikgu akan terangkan soalan yang seterusnya. D dengan B. Lepas ni kamu buat 2 soalan lagi okey, tengok kepada soalan D dengan B. Okey. Jadi untuk siapa-siapa yang kurang jelas lagi, tengok dekat depan. Kita nak tengok adakah D subset bagi A. Kita keluarkan D kita.
Okey, D kita. Mana D kita? Okey, ni D kita. Lepas tu kita keluarkan B kita. Okey, kita keluarkan B kita. Okey, kita check. D. Ahli kumpulan D ada juga dalam kumpulan B. Jadi dia dikira sebagai subset. Dia kena semua ahli kumpulan ada. Okey, jadi berdasarkan contoh yang cikgu bagi, cuba kamu selesaikan DA dengan DC. Bagi tahu cikgu, adakah dia subset? Kalau dia subset, tulis subset. Kalau dia bukan subset, tulis bukan subset. Okey, pandai. Senang je kan? Betul. Okey, cikgu bagi 2 minit Tak apalah, cikgu bagi lama sikit, 3 minit. Okey, bagus. Cikgu bagi masa lagi. Okey, jadi masa menjawab sudah pun habis. Cikgu akan terangkan dekat kamu, adakah D subset bagi A dan D juga subset bagi C. Kita check. Okey, masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita nak jawab D dengan A. Keluarkan set D, kita ada nombor 4. D sama dengan 4. Kemudian kita keluarkan pula set A. Kita keluarkan pula set A. Set A, lepas tu kita check. Dekat D, ahli kumpulan bagi D termasuk juga dalam A. Jadi, D ini dikira subset bagi A. Subset ni maksudnya sebahagian daripada set A. Subset tu maksudnya sebahagian daripada set A. DC. Jadi, masing-masing tengok pula. Cikgu keluarkan kumpulan D. Cikgu keluarkan kumpulan D. Kemudian,
cikgu keluarkan kumpulan C. Sekarang dekat sini yang terakhir ni 4 ni tak ada dalam C. Jadi bila tak ada, D adalah bukan subset bagi C. Itulah maksud cikgu tentang subset dan bukan subset. Boleh faham ke semua? Jelas ke? Jelas. Okey. Jadi, pergi kepada soalan yang terakhir. Sekarang ni, kalau kamu nak tengok wajah subset, kalau kamu nak tengok wajah subset, dia macam ni. Dia macam ni, dia macam ni. Okey, tengok ke depan. Set R. Set R ada apa je? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apakah ahli kumpulan R kalau kamu faham gambar ni? Apa ahli kumpulan R? Bagi tahu cikgu. B. Apa ahli kumpulan bagi R? B. Apa? B. Ya, A sahaja, ini R. Jadi dalam R ni bulatan dia ada A je. Okey, sekarang bagi tahu cikgu Q. Apakah ahli kumpulan bagi Q? C. C. Ahli kumpulan bagi Q apa? Tengok bulatan Q ada huruf apa? E. A. Ya, B dengan A. A. B. A. Okey. Kemudian kita pergi kepada ahli kumpulan bagi P. Apakah ahli kumpulan bagi P? C. B. A. Ya. Kita ada C, B, A. Itu cara kita nak baca dia. Sekarang cikgu nak soal. Cikgu nak kamu buat subset. Q, adakah Q subset bagi P? Ini soalan pertama. Ini soalan terakhir dah, Yang kedua, adakah R, tak nak. Adakah R subset bagi Q? Cuba selesaikan. Okey, bagus. Okey. Wan Alisha dapat buat tak, Wan Alisha? Tengah nak send. Okey, tengah send. Okey. Jadi ini je lah. Ini je gambar. Ini je apa yang ada dalam set. Tak ada dah. Tak ada dah. Itu je. Okey, contoh Q dengan P ni kita check. Dalam ahli kumpulan Q, ada tak dalam P? B ada. A ada. Jadi Q dikira subset bagi P. Okey, R, Q. Dalam kumpulan ahli kumpulan R, ada juga dalam Q. Jadi R adalah subset bagi Q. Itulah yang dimaksudkan dengan subset. Yang dua benda je cikgu ajar ni. Satu pelengkap. Cikgu harap jelaslah yang tu. Satu lagi cikgu ajar tentang subset. Dua je. Lepas tu habis dah. Habis dah. Nampak? Habis dah. Habis dah. Okey. Jadi yang ni sebenarnya kalau boleh lah. Cikgu memang nak sangat kamu buat yang ni. Okey. Jadi yang ini cikgu nak kamu tengok macam mana cikgu buat dia punya gambar rajah.
Last dah. Okey, mula-mula kita ada set R. Set R buat satu bulatan untuk R. R dia ada O. Okey, ada O. Cikgu letak O. Kemudian cikgu buat Q. Satu bulatan lagi untuk Q. Dalam Q, O ni dah disalin. Jadi ada K. K tu letak je dekat belah luar. Okey, dalam bulatan tu ada set P pula. Okey, kita ada, alamak buruk pula. Okey, kita ada satu lagi bulatan, nama dia P. Dalam P, ahli kumpulan dia, O ni dah disalin dekat sini. K ni dah disalin dekat sini. Sekarang E dengan H. E dengan H sahaja yang kamu kena salin. Kemudian dia ada set semesta. Set semesta buat petak. Kenapa? Ikutlah. Okey. EKOH. EKOH dah disalin. Jadi tak perlu nak disalin lagi. Jadi yang tak disalin. SLA. SLA. Ini cara buat gambar rajah Venn. Jadi cikgu harap jelas lah. Cikgu harap jelas. Nanti habis dah kelas kita, nanti cikgu bagi homework, cuba buat salin semua apa yang cikgu ajar tu. Okey, jadi dah pukul 10.30 malam, sampai situ sahajalah kelas kita untuk malam ni. Atirah dah penat dah. Wan Alisha dah penat dah. Zahra Humaira dah penat dah. Jadi kelas yang cikgu buat ni, habis dah tahu pengenalan set. Nanti buat homework. Minggu depan cikgu pergi kepada bab lain. Okey semua, sampai situ sahaja untuk malam ni. Maaf salah silap daripada cikgu. Selamat malam dan selamat berehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama.